record in 3, 2, 1. Alright, hai, Assalamualaikum dan mungkin selamat pagi, tengah hari atau malam kepada semua penonton podcast Borak Orang Muda. Sekarang ni mungkinlah siapa yang keep track on dengan kita punya podcast mencari Ain kan. Malam ini ataupun kali ini saya Husna, wakil anak muda yang sangat concern akan masa depan kita, masa depan negara, dan juga mungkin kalau siapa yang ada rezeki kan, dah kahwin, dah ada anak, masa depan bakal anak-anak kita, saya mewakili anda semua ada dalam satu episod khas. Kira sekarang ni, mungkin sebelum-sebelum ni nampak muka Ain kan, episod-episod special ni saya take over tempat Ain. Alright, so kenapa saya kata malam kali ni, podcast kali ni episod-episod khas, sebab kita bawakan dua orang yang saya sangat hormat lah. Kita kata macam dua figura hebat dalam Malaysia yang mungkin ada yang kenal. Sebab apa? Yelah, korang mesti akan tengok TikTok, Twitter, dan dua figura ni pun viral di TikTok dan juga Twitter. Oleh itu saya perkenalkan Dr. Akmal Saleh dan juga Datuk Nurul Amal Fauzi. Datuk Nganu sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suara je hilang. Suara je hilang. Suara je hilang. Sayangnya suara tu. Alright, baik. So before kita go deeper dengan soalan-soalan, macam saya nak tanya pendapat Alun dan juga Dr. Akmal kan. Kita nak Dr. Akmal perkenalkan diri dulu. Kita semua orang dah tahu doktor bekerja sebagai doktor kan, as a medical practitioner, betul kan? Betul. Right. So maybe orang di luar nak tahu macam mana doktor from a medical practitioner boleh jump into politics. Macam tu. So boleh doktor? Pertamanya saya Muhammad Akmal bin Saleh, berusia 35 tahun, seorang medical doctor, dan hari ini saya adalah wakil rakyat bagi Dun Merlimau Melaka, Esko Kerajaan Negeri, yang memegang portfolio luar bandar dan juga pertanian. Macam mana boleh join politik? Dia sebab punya doktor study medical kan, ya. Kalau kita pergi mana-mana budak media ni budak-budak nerd. Husna, so dia gini. Ada nampak nerd ke? Tak ada. Doktor exceptional. Mungkin sebelum ni nerd lah. Mungkin nampak kot. Pertamanya tak pernah dalam fikiran saya nak jadi ahli politik. Tak pernah menjangkakan nak jadi wakil rakyat pun. Sebab saya punya background, keluarga saya tak ada seorang pun daripada keluarga saya menjadi wakil rakyat. Tak ada seorang pun daripada keluarga saya memegang jawatan-jawatan dalam politik. Yang ada pun ayah saya, tapi ayah saya hanyalah sebagai setiausaha UMNO cawangan saja. Jadi memang tak ada langsung. Tetapi saya daripada zaman mahasiswa, kita terlibat banyak dengan program-program aktivis. Saya banyak pergi ke luar negara. Memang dulu belajar pun di Moskow. Bila balik any kind of mission tu, kita pergi ke Jakarta, kita pergi ke Dhaka, kita pergi ke Filipina, kita pernah pergi ke Syria, kita pernah pergi ke mana lagi? Kita pernah pergi ke China pun kita pernah pergi. Memang basically masa tu hanya sukarelawan. Niat saya bukan masuk politik pun, tak pernah. Tapi bila ketika masuk dalam UMNO ni, ketika UMNO kalah pada PRU 14, sebelum tu saya tak ada jawatan. Saya tak ada jawatan dalam cawangan. Saya hanya ahli UMNO saja. Saya tak ada langsung jawatan dalam cawangan, apatah lagi dari bahagian. Tapi bila UMNO kalah ketika tu, barulah terdetik di hati saya kata, ini masa untuk kita masuk UMNO dan kita mengubah UMNO tu dari dalam. Sebab selama ni kita nampak UMNO dari luar. Kita rasakan UMNO ni tak boleh macam ni lah, UMNO ni salah, tak boleh macam ni lah, macam ni lah. Tapi kita nak cuba masuk, masa tu suara orang muda dalam UMNO ni susah. Dia rasa mungkin ada gap sangat-sangat besar lah. Jadi bila saya rasakan, bila kalah je UMNO tu, ramai orang melompat, semua lari, semua masa tu. Saya kata this is the best chances untuk saya masuk dalam UMNO dan mengubah. Tak terniat nak jadi wakil rakyat pun ketika tu. Tapi Allah punya aturan tu cantik. Bertanding Ketua Pemuda UMNO Bahagian Jasin pada ketika tu, buat pertama kalinya menang tanpa bertanding sebab tak ada orang nak.
Wow. Tak ada orang nak. Masa tu tak ada orang pun nak jadi ketua muda UMNO bahagian Masa Jasin. di zaman kalah. Masa zaman kalah. Sedangkan sejarah ketua muda UMNO bahagian Jasin ni tak pernah menang percuma lah. Tapi sebab kalah tu, so semua orang tak nak, ditolak. Jadi saya kata, okey, saya menawarkan diri. Jadi, dan along the way tu dia craft sampailah kita berjaya mengubah persepsi yang berada dalam UMNO tu bahawa ruang dan peluang perlu diberikan pada orang muda. Dan saya pada 2021 ketika usia saya 32 tahun diberikan ruang dan peluang tu, jadi bertanding wakil rakyat DUN Merlimau. Jadilah yang berkhidmat untuk DUN Merlimau hingga ke hari ini. Gitulah. Itulah selok-beloknya tu. Macam mana, dan lepas tu pun tak jangka saja bertanding Ketua Muda Malaysia menang pula. Kita bisa nampaklah persaingan maksudnya calon-calon yang lain tu. Maksudnya saya terfikir juga siapa yang nak menang kali ni kan. Kita sebab macam Dr. Akmal sendiri macam baru lagi kan. Rasa tak boleh baca masa tu. Memang Tak boleh baca. Memang tak boleh baca masa tu. Siapa yang nak menang kali ni? Pak Dr. Akmal naik. Saya pun masa tu memang tak terfikir pun boleh menang. Masa tu terfikir sebab masa saya kata yang lawan saya hebat-hebat. Datuk Arman Azhar, senator hebat orang dia. YB Saha hebat, pernah menjadi timbalan Menteri Kewangan, ahli parlimen. Kalau nak dibandingkan dengan saya ni apalah sangat. Tapi aturan Allah tu cantik. Hari ni memegang jawatan yang tidak pernah diimpikan saya pun. Dulu hanya tengok KJ dia jauh aja. Jauh, susah nak jadi macam KJ ni. Hari ni saya berada di jawatan di mana KJ berada itu. Jadi itulah selok-belok lah. Mungkin Along punya lagi menarik kot saya dengar. Hello Kalau untuk Along pula, saya macam saya follow Along kat IG. Okay. Along kat IG, saya follow Along kat TikTok. Along baru-baru ni Along baru grad kan. Jadi saya ucapkan tahniah kepada Along. Oh ya, congrats. Ada kek ke? Ada kek lagi dah. Mama ada kita buat mama. Maggi pun okey lah. Jadi untuk Along, boleh Along perkenalkan diri sama juga macam Dr. Akmal macam mana boleh join politics dan bidang studi Along dulu. Okey, pertamanya nama saya Nurul Ahmad Muhammad Fauzi. Muda tua sikit daripada dia. 30 muda lagi. 38 tahun. Dan saya start join politik masa tu on off. Masa tu umur 21 tu, bila kita cuti kita join. Lepas tu macam korang lah kan, macam mahasiswa. Bila cuti aktif sikit, lepas tu diam, hilang. Lepas tu datang balik hilang, sampailah umur 20, I ingat 24 ke 23 macam tu. Dah habis semua, dilantik sebagai bendahari bahagian, bendahari puteri bahagian. Lepas tu kita masa tu kita politik zero kan. Macam tak tahu, maksudnya macam rupanya tak boleh, rupanya macam dia macam kita tak tahu macam politik dalaman ni dia ada dalam lagi kita ingat kita masuk dalam tu okeylah kita kawan semua orang macam tu kan. Rupanya macam ni tak boleh, jadi kita buat satu benda belajar. Jadi Along punya masa tu pergi tanya kenapa tak boleh. Pergi tanya tak boleh. Jadi bila pergi tanya, orang nampak kita ni membangkang. Bila membangkang, orang rasa kita orang tak suka. Bila orang tak suka, biasalah bendahari ni lantikan buang. Lepas tu diam kejap barulah kita macam ni. So sampai 2000 berapa 2013 kot 10 tahun lepas. Ya. 2013 kan. 2013 lalu bertanding. Terus pergi bertanding ketua puteri bahagian. Kalau Akmal tak bertanding, Along masuk dengan 3 penjuru. Dua penjuru. Dua penjuru. Masuk dengan 2 penjuru. So masa tu lawan pula PSU puteri bahagian. Hebat. Hebat lagi Along lawan. Jadi masa tu dia punya sebab mindset Along daripada awal masuk politik tak nak gaduh dengan orang. So tak nak gaduh. Jadi bila bertanding tu, ketua puteri bahagian tu tak bawa cai.
Orang lain pergi dengan cai, bercai-cai. Kita pergi seorang-seorang. Pergi seorang-seorang macam tu kan. Menang. Ditakdirkan Tuhan menang. Bila menang, banyak grup lah. Dalam jawatankuasa tu banyak grup. First meeting, kita nampak macam ni. Apa salah aku? Cakap dah sabar. Saya kata sabar. Sebenarnya saya ni macam ni, kita ni sama je semua. Semua jawatan saja berbeza. So saya masuk, saya tak nak bergaduh dengan korang. Kalau saya nak bergaduh, saya pun letak tim saya semua-semua. Sekarang ni saya tak nak gaduh. So kita selesaikan cara elok. Jalan begini. Jadi alhamdulillah daripada semua, jadi masa tu saya ingat masa tu Puteri Pusat call, katanya jawatankuasa Along ni nak letak jawatan, boykot konon-konon. Tapi tak jadi. Dan alhamdulillah kami aman satu penggal, elok dengan baiknya. Dan untuk penggal kedua, Along jadi ketua puteri bahagian pun tak bertanding lah. Lepas tu tak ada orang lawan, tak bertanding. Dan masa tu Along lawan juga naik ketua puteri Malaysia. Dan seterusnya lawan ketua puteri Malaysia. Faham. Jadi itu kira journey Along lah dalam politik. Kalau kata background study, kalau berdasarkan apa yang saya tengok Along punya konten yang Along write baru-baru ni, saya boleh kata Along daripada semuanya bidang, mungkin lah ni saya teka saja yang Along MBA, engineer. Mula tu saya fikir Along engineer tu. Jauh sangat tu. Saya orang Kelantan, dia tak boleh lari daripada berniaga. Dia jis dia dalam dia family Along ni memang family orang yang berniaga. Dan Along pula anak sulung daripada 6 beradik. Cuma Along ada 2 saja perempuan. Yang perempuan seorang lagi tu bongsu. So Along bila anak sulung ni, bila ayah kita seorang ahli perniagaan, so dia train kita tu macam anak lelaki. Dia train kita tu macam okey, kena buat ni, Kak Long kena jadi macam ni, Kak Long kena macam ni. So semua banyak berniaga semua berniaga. Daripada Along umur 11 tahun tu, Along dah start niaga mah. Daripada 11 tahun tu dah pandai, maksudnya okey nak duit 1,500 nak buat modal. Umur 11 tahun. 1,500 banyak. 1,500 nak buat modal. Saya kalau tu beli mainan je. Tak, masa tu tahu jual apa? Jual ni kad raya. Kad raya. Kad raya kalau biasa kan Along tukar supply. So ni pakai ejen. Ni ejen satu sekolah kita supply. Sekolah lain pula, sebab sekolah Along ni dia ada 2-3 sekolah lagi yang berdekatan. So dalam kampung jadi ejen lah. So kita jadi stokis. Dia tu. Tahu jadi stokis. Wow lah. Macam lah, kalau kata masa tu umur Along 11 tahun, boleh katakan dalam sekarang umur Along 38, beza tu 27 tahun. Which is tahun 90-an lagi. Dan masa tu Pak Along dah lahir. Awak pun tak lahir lagi. Saya pun tak lahir lagi. Betul tu. Saya pun tak lahir lagi. Jadi macam kira Along dah jadi stokis di usia yang semuda itu, kira macam anak muda yang sekarang lah. Gap dia jauh nak compare dulu dengan sekarang. Jadi macam dah tadi tapi dia punya minat Along berniaga tu, dia macam Along bersyukur juga sebab Along minat niaga. Sebab itulah dalam politik tak pernah takut apa-apa. Sebab dalam kita berniaga ni, bila kita ready to invest, kita ready untuk rugi. Ya, betul. So Along pernah kerugian, Along pernah untung besar, semua benda dah rasa. So bila kita masuk tu, macam kadang-kadang orang tak biasa berniaga, dia ada duit banyak ni, so nak buat tak nak buat, tapi kalau orang yang dia biasa berniaga ni, dia tak apa, langgar je. Tapi langgar apa, dia kena macam tengok A, B, C, ada jalan tak? Okey jalan. Kalau tak jalan, kalau mati tengah jalan, maksudnya kita tak ada luck ataupun bukan rezeki kita. Tapi sebelum tu dia dah pengalaman mematangkan lah perjalanan tu. That's why dalam masa tu mungkin ada orang tahu. Sekarang ni Along berniaga apa? Nak invest juga. Betul. Sekarang development. Very good. Development Along jual rumah. Jadi salah satu stokis. Maksudnya macam, yelah, kalau kata Dr. Akmal nak invest kan, bagi saya development satu benda yang, sebab KL sebenarnya Malaysia tengah membangun kan development punya bisnes. Tapi dia ada up and down juga. Yalah, dan semua benda pun. Dan satu benda ni cerita lucu lah ni. Masa ni Along umur 27 tahun. Sama nak pinjam modal dengan ayah, nak berniaga, tahu nak buka apa? Kedai makan.
Kedai makan. Dulu 11 tahun 1,500. 27 tahun berapa juta ni kan? Kedai makan masa tu dekat Kelantan dia ada satu sungai tau, Sungai Kelantan. So Alun pergi situ, tak nampak orang macam Kelantan kan macam tak ada tempat lepak sikit kan untuk orang muda. So orang cakap best ni. Sebab kita duduk situ kita best je, layan kan. Kalau lah buat kedai makan kat sini, Alun cakap jadi ni. Tapi bila Alun cakap, semua orang tak nampak. Semua orang nak nampak. Abang kata, siapa nak duduk sini? Abang Long kata, siapa nak duduk sini? Gini. Tak cerita dia, tak apalah. Siapa pun memang duit dulu nak modal. Long kata, main duit dulu nak modal. Tak apa dia cakap mal. Dia kata, memang buanglah duit aku kali ni. Itu yang dia cakap. Alun janji dengan lepas tu, bila dah 2 bulan Alun buka, Alun cakap dengan dia, 6 bulan lagi Alun bayar. Betul-betul Alun bayar balik. Habis kedai makan tu ada lagi sampai sekarang? Tak ada. Lepas masa tu, sebelum jadi ketua puteri bahagian, lepas jadi ketua puteri bahagian, kena jual lah. Dah nak lah semua. Tak sempat lah. Orang politik tak boleh buka kedai makan. Tak boleh. Orang ramai tapi dia untung tak ada. sebab free. Datang lah. Dia datang, tak apa. Betul je, orang ramai datang tapi untung tak ada. Untung tak ada, so kita Rugi tutup lah. je. Jadi Faham je macam bisnes kedai makan tu, ialah bagi saya lah, kalau orang nak buat bisnes orang macam jalan mudah lah kan. You just prepare modal, franchise. Ready. KFC is very macam, kita boleh kata macam cara mudah lah buat duit kan, kalau kata in business. Sebab saya, walaupun saya student, saya belajar dulu background ekonomi. Saya background ekonomi. Ustaz dah habis belajar dah? Saya dah habis dah. Macam aku pula moderator sekarang ni Tak apalah. dah ada bukunya ke apa? Okey, Ustaz kenalkan diri Ustaz dia. Kena cukup. Okey, saya umur saya 24. Okey. Taken ke single? 24 dah Saya 24. Pasal tua dah aku sebenarnya ni. Tak, taken ke single? Alamak, soal lalu saya single. Okey. Alah, mana kalau dia taken kan, terasa hati, sampai hati senang tak mengaku dia. Tak ada. Saya boleh jamin tak ada. Okey. Saya boleh jamin tak ada. Jadi saya single. Kena tanya juga Aman. Perempuan macam tu. Semua nak friendzone je. Tak ada. Ayah tu salah. Saya tak pernah friendzone orang. Okey. Saya 24, saya single. Saya sekarang dah kerja. Alhamdulillah. Good. Saya berasal daripada Kedah lah, spesifik aku Star Kedah. Sekarang saya tinggal di area Setapak dan saya kerja di Puchong. So saya ulang alik lah. Tapak Puchong everyday. Everyday saya ulang alik. Kereta. LRT. So everyday saya akan bangun pukul 6 pagi. Alhamdulillah. Hari ni pun saya bangun pukul 6 pagi sampai office pukul 8. Nasib baiklah, alhamdulillah company saya dia macam flexi. Kalau saya masuk pukul 8, saya balik 4.30. Masuk 8.30, saya balik pukul 5. Macam tu lah, alhamdulillah. Kalau masuk pukul 12 boleh pukul 8 malam. Kejap, tak pernah buat lagi. Tak pernah buat lagi yang tu. Kalau saya try buat, mungkin dia dah Sangat. Macam okey je. Tak adalah setakat ni. Saya tak pernah lagi lah masuk. Tapi asal kena tanya dia tu kok 2 bini ke apa ni? Apa saya? Itulah, dia tahu kan. Masih lagi bini nombor 1 and only lah. Masih lagi Niat ada, keberanian tak ada lagi. Itu je. Dengar. Keberanian tak ada. So Keberanian kalau tak dia ada. try tu maksudnya dia tak berani. Tapi Dia lo try nak je. beritahu orang lelaki ni yang cakap macam ni, dia tak berani. Orang yang diam, dia pap dia kahwin. buktikan tak, saya setuju. Biasa lelaki kalau yang senyap-senyap tu je, macam tiba-tiba nombor 2, Betul. nombor 3. Tapi saya hari ni, saya mungkin orang ramai tak tahu, saya nak kongsi. Sebenarnya perkahwinan ini ada perkahwinan kedua untuk saya. Oh ya? Saya kahwin masa ketika umur saya 18 tahun. Itu perkahwinan pertama. Betul. Iya. Ini khas untuk podcast Borak Orang Muda. Sebab saya tengok podcast ni, dia kata kahwin muda. Pasal kahwin muda tu. Jadi saya tengok tanpa habis. Saya kata diorang punya pengalaman ni tak macam saya punya pengalaman. Okey, cerita-cerita cepat nak tahu. Saya kahwin ketika umur saya 18 tahun, sebelum saya nak pergi ke Moskow. Masa tu saya kahwin dengan ex-wife saya sebab kita orang dapat study sama-sama. Kita kenal kan, study sama. Lepas tu macam syok nak kahwin. Tapi jodoh tak panjang. Sampai third year je. Lepas tu jodoh tak panjang, kita orang berpisah. Dan yang wife saya tak ada anak lah. Yang first yang first tak ada anak. Memang tak nak. Memang kita plan tak ada anak. So yang wife saya ni adalah wife yang kedua. Sebab tu saya ni jenis orang yang setia pada seorang pada satu masa dan ketika. Dia tak boleh puji diri sendiri. Dia kena bawa wife dia datang sini. Dengar ayat tu risau. Ini umur 18 tu saya baru fikir aku nak buat apa degree.
18 dah kahwin kan? Saya 18 dah kahwin, umur saya Sebab dia nak pergi belajar sama-sama. umur saya 22 saya dah bercerai. Okey, dengan tadi Dr. Akmal kata masa belajar di Moskow kan, Dr. juggling between study dan juga kata apa ni, volunteer, aktivis. Tambah lagi satu point, kahwin. Alright, saya percaya dah kalau kata ex-wife doktor pun mesti belajar tempat yang sama. Macam mana doktor nak, macam mana kita kata time management lah, nak menguruskan antara 3 benda. Kahwin ni ialah doktor suami tanggungjawab besar. Saya bukan kata macam ni, tak kecil lah kita kata tentang suami betul. Kan as a breadwinner, as a leader in family, walaupun cuma tak ada anak lagi, cuma berdua kan. And then study lagi, medical, saya memang respect orang medical, study memang gila punya. Saya pun tak tahu macam mana saya boleh grad. Ini ada tiba-tiba bayar tepi ke? Dia gini, dia dalam hidup ni bagi saya prinsip saya senang. Kalau you minat, you go for it. Macam mana nak time management tu, dia tak ada orang pun boleh ajar kita. You kena belajar pukul 8 malam sampai pukul 10. Pukul 10 you kena kerja. Tak ada. Kalau you minat, you akan try hard untuk buat benda tu sampai jadi. Sebab tu kalau orang tanya saya apa tips macam mana nak belajar, sebab tu saya kata Alung nak tergelak dia macam ni lah. Ni kalau orang muda-muda dia biasa buat. Contoh macam kalau dia tak minat dekat lelaki tu, dia akan cakap I busy ni. Tapi kalau minat, dia akan adakan masa untuk buat. Kalau you minat seseorang, macam mana sekali you penat pun, you mesti akan reply text dia. Dah lah, walaupun you tengah tidur. Kita kena kan ni walaupun. Betul lah. Betul tak saya kata? Betul lah. Sama lah macam bila you kena simbang kan, terutama bila hari ni dah jadi wakil rakyat kan. Saya bertuah lah sebab wife saya hari ni adalah orang yang sangat memahami saya, yang saya takkan mampu cari pengganti dia. Itu benda yang saya boleh declare awal lah. Sebab saya ni jumpa wife saya ni kadang-kadang 2 minggu sekali pun jumpa. Dan kita orang ni PJJ ni daripada sejak kita orang kahwin. Sebab saya kahwin, dia masa tu final year dia belajar di Egypt. So saya dah kat sini dah. So kahwin, dia balik ke Egypt. Lepas tu dia habis, dapatlah duduk dah setahun. Lepas tu saya kena hantar balik Melaka dan sebagainya. Tapi dalam sesuatu perkara yang kita nak buat ni, Husna, Elong, yang ni saya punya ni lah. Kalau you minat sungguh-sungguh, you akan kasih jadi. Contoh kalau you penat macam mana saya join politik. Kenapa saya join politik? Satu, sebab kita minat. Macam mana penat pun dayakan juga. Sebab apa? Kita minat. Benda tu. Sebab dia mesti datang minat. Kalau tak minat, ada masa banyak pun kata cukup masa, tak cukup lah apa dan sebagainya. Banyak alasan. Dia macam apa, peribahasa hendak segi budaya tak nak segi budaya. Betul. Macam kita macam Along kata, kalau kita minat seseorang, lelaki kalau minat dia nak lelaki lah, bukan perempuan, lelaki kalau sebab saya lelaki, so kita cakap lelaki. Kalau kita nak minat seseorang ni, kita akan usah dia sampai bagi dapat bunga lah kawan-kawan. Saya ada soalan. Kenapa dah dapat korang ignore? Kenapa dah dapat effort selepas sebelum tu tak lama? Mungkin bukan pada saya kot. Dia ambil jawapan selamat. Faham. Betul lah kalau macam doktor juggling 3 benda lah. Macam Alung dah stay sihat-sihat lah. Macam waktu cuti baru Alung join politics kan. Waktu macam kelas apa semua, Alung akan kita kata masuk kelas balik. And then masa Alung join, yelah bahagian cawangan Alung masa cuti SEM tu, tak ada orang tahu ke? Maksudnya kawan-kawan sekolah, kawan-kawan study Alung ni tak ada orang tahu ke? Maksud macam saya lah, contoh saya. Dekat you. Dekat you. Tahu, tapi masa tu masa zaman Alung lah, zaman Kemal juga, dia macam orang muda ni minat je. Orang muda masa tu minat je nak tahu hal politik, nak cakap kenapa macam ni, kenapa macam ni. So dulu memang medsos tak ada lah dulu. Kita orang pakai phone pun 3310 tu dah cakap. Tapi masa tu, bila kita baca khabar, tengok TV, so kita minat je nak tahu benda tu. So dia orang tahu je Alung Puteri UMNO semua. Tapi saya rasa Long 10 tahun 15 tahun ke belakang,
kadar kesedaran Lebih tinggi. orang muda tentang politik sangat tinggi. Lebih tinggi. Yang 10 tahun ke belakang Ya. compare dengan Compare dengan sekarang. sekarang. Saya boleh kata setujulah Ya, benda kan? tu. Sebab yelah surrounding saya kan anak-anak muda Ya, kan. saya ingat lagi kita masih lagi masa tu ada kawan-kawan duduk dalam bersih, buat rally, dosting. Sekarang nampak bila ni diorang tak minat. Mungkin sebab Tak minat. banyak pakai gadget kot. Dia zaman sekarang ni, zaman kita suka melepak. Betul tak? Kita suka melepak dalam bilik pun melepak, kat luar kantin pun melepak je kerja. Dia ada satu pot, kalau dekat you dia ada satu pot. Okey. Pot ni dia habis kelas kat situ, habis kelas kan. Tapi zaman sekarang ni Semua dah dia masing-masing. suka cakap dengan phone compare tu dia Ya, melepak. betul. Betul So, tak? dah jadi ni kan. Zaman korang macam mana? Saya separuh-separuh. Saya macam diploma saya adalah zaman melepak tu. Kira habis kelas okey kita lepak situ. Tapi kita orang lepak kafe gitu. Macam tu lah. Tapi waktu hipster, degree ala-ala hipster. saya sama-sama hipster lah. Kalau kata waktu degree, nasib saya kurang baik. Degree saya separuh, tak kata separuh lah, 1/3 daripada 3 tahun saya belajar tu. Tahun pertama je saya face to face. Ya, because of PKP. Saya sama Ya, mungkin because of PKP pun benda because of sama. PKP jugalah yang Alun boleh kata budak sekarang banyak main Ya. disebabkan PKP. Agree, betul. And then bila saya ni dah naturally suka melepak, suka yalah pergi makan, huha-huha dekat kantin, dekat kafe apa semua kan. Bila finally saya masuk balik kampus, tak ada benda tu. Orang lain bila kita orang lepak, orang lain terkejut tengok kita orang lepak. Dia terkejut kita lepak, kita terkejut tak lepak. Macam tu. Kita macam sampai tahap macam masa belajar saya aktif lah. Saya aktif jam persatuan apa semua kan. Banyaklah buat program. Susah. Saya boleh kata susah lah untuk diorang nak join kita. Satu benda lagi Alun realise zaman korang ni kan, kenapa macam depan phone semua macam korang confident untuk bercakap depan kamera semua, tapi bila surface tak ada, masa depan nanti macam senyap, sepatah macam tu. Stage fright tu kot. Dia takut. Mungkin jadi stage fright juga satu lagi sebab dia bagi saya lah di balik kamera ni, you depan kamera masa you buat tak ada orang Kamera boleh edit loh, boleh pakai filter. Kata tak pernah guna filter. Saya tak pernah pakai filter. Ya. Ya. Kalau gemuk lah saya rasa dalam tu. Oh lomak. Angle betul tak? Yes, okay. So kita dah saya rasa setengah jam kot kita bercakap. Kita rehat kejap lah. Okay. 10 minit kita take time. Kita rehat dulu, minum air, relax. So guys, wait for the second part. Alright, hi. Kembali lagi macam rancangan Nona tak ada lah. Okay, this is the second part, which is kita nak boleh kata kita bedah isu ataupun kita kata kita kupaslah isu-isu yang kita kata yang isu-isu current lah, isu-isu semasa yang melibatkan anak muda, melibatkan belia since Along dan juga Dr. Akmal pun starting dengan belia untuk join into politics. So kita cut short time, mesti Along dengan Dr. Akmal ada banyak benda nak share dengan kita. So soalan ni saya tanya dekat Dr. Akmal dan juga Along lah, boleh tak kisahlah siapa-siapa dah jawab dulu Okay, untuk opinion untuk kedua-dua Datuk dan juga Dr. Akmal dan juga Along, which is satu figura yang hebat yang sangat dikenali di antara pentas arena politik anak muda. Alright, specialize lah kita khususkan kepada pemuda dan juga puteri UMNO. So apa pandangan mengenai persepsi atau naratif yang dibawa oleh kedua-dua sayap dalam memberikan pemahaman kepada akak umbi mengenai kerajaan perpaduan? Sebab apa? Kerajaan ialah kerajaan perpaduan, kita tubuhkan kerajaan perpaduan disebabkan titah sultan, titah kita punya sultan, untuk takkan kita nak biarkan tergantung kan yang dengan begitu lama. And then saya percaya ada juga isu naik semasa PAU. Kita kata kita ada laungkan no Anwar, no DAP, dan benda tu akan ada orang yang apa benda kau dah cakap no Anwar, no DAP, tapi kenapa kau boleh bekerjasama pula ini kerajaan perpaduan ni? So kita nak tanya pandangan lah Dr. Akmal Along berkenaan isu ni. Pertamanya kena jelas dari segi bagaimana kerajaan ini terbentuk. Sebab masa ketika tu tak ada orang boleh membentuk kerajaan. Jadi bila tak ada bentuk kerajaan, yang Datuk Agung minta PH dan juga PN duduk bersama. Tapi
tapi PN tak mau duduk bersama. Tapi kalau katalah UMNO tak nak duduk bersama dengan mana-mana, jadi adakah terbentuk juga kerajaan? Tidak. Jadi sebenarnya apakah lebih penting saat dan ketika tu? Saat dan ketika itu yang paling penting adalah rakyat, negara kita. Kalaulah negara kita ni tak ada langsung kerajaan, nak tunggu sampai bila? Apa nak jadi? Adakah nak tergantung dan akhirnya terpaksa buat pilihan raya semula dengan makan kos yang banyak. Jadi sebenarnya apakah keutamaan kita? Orang politik ni sebenarnya kita kena fikirkan pertama bukan soal diri kita. Ini bukan soal parti, ini bukan soal diri kita, ini soal rakyat. Kalau nak duduk dalam politik, mesti memikirkan rakyat. Kalau tidak memikirkan rakyat, jangan duduk dalam politik. Jadi bila jadi begitu, bila PN tak nak duduk dengan PH, maka UMNO diberi ruang dan peluang untuk membentuk kerajaan itu. Sebab saya percaya lagi masa tu, ingat lagi Tomat Hassan keluarkan statement bahawa kita kekal pembangkang. Okey, kalau semua nak kita kekal pembangkang, PN dan PH tak nak bersatu, apakah jadi benda negara? Jadi masa ketika itulah satu keputusan telah dibuat. Jadi kita join dengan Pakatan Harapan demi untuk rakyat dan juga negara. Kita berkongsi ruang pentadbiran tetapi tidak berkongsi ruang ideologi. Kena ingat tu kena beza. Sebab kalau dulu kita gaduh, banyak kita gaduh. Sebab apa? Ada perbezaan ideologi kat situ. Jadi bila perbezaan ideologi ni kita dah noktahkan, jangan sebut sentuh tentang agama Islam, jangan sentuh tentang hak istimewa orang Melayu, jangan sentuh raja-raja. Ini perkara yang utama yang kita, yang mereka setuju, kita setuju. Jadi sebab tu saya selalu bila dalam perhimpunan dan juga bila dalam ucapan saya kata benda yang sama juga. Kita boleh berkongsi wak imah dengan siapa pun, kita boleh berkongsi kuasa, tetapi jangan cross the line. If you cross the line, then kita akan react. Jadi inilah perkara yang, dan saya konsisten. Kalau ada kita rasakan masa tu DAP ada perkara-perkara yang tak betul, kita tegur. Dia berbeza dengan masa kerajaan PH zaman 22 bulan dulu. Ketika itu kita tengok bagaimana seolah-olah ada satu pihak yang jauh lebih berkuasa daripada kerajaan masa ketika itu. Dan dalam kerajaan tu ada lagi orang yang berkuasa. Sebab masa ketika itu bila dia buat salah, orang dalam kerajaan itu tidak berani nak menegur. Jadi dia ingat benda tu ada orang backup dan sebagainya, jadi dia boleh buat sesuka hati. Tapi kali ni kerajaan berbeza. Kita pentingkan rakyat. Kita ada dua tiga orang ni, dua tiga parti ni ada ideologi masing-masing. Jadi selagi mana ideologi ini tidak dicerobohi, maka we move as a team. Tapi bila dia cerobohi, sudah tentulah kita akan react. Sebab tu saya kata hari ini kita boleh berkawan, kita boleh berkongsi, kita boleh bekerjasama, tapi kita mesti ikhlas. Kita mesti kata orang pun jangan bermuka-muka. Jadi kalau kita rasakan benda tu tak betul, dan kita sebagai orang muda terutama, pimpin saya adalah orang muda, kita kena bantah. Jadi ini yang jauh lebih penting. Sebab sebagai orang politik, kepentingan negara itu adalah lebih penting daripada kita bercakap soal nak bentuk kerajaan, nak tumbangkan kerajaan, sebab hanya untuk kepentingan individu saja. This is not the right thing. Bagi saya, kalau itu PN tak setuju, I still remember bila Anwar Ibrahim dititahkan untuk mengangkat sumpah pada petangnya, tiba-tiba ada Hamzah Zainuddin tweet satu perkara bahawa PM setuju nak duduk dengan PH pula. Tapi masa ketika tu dah terlambat, sebab kita dah setuju. Jadi kalau PM ni dia kata bahawa yang ini tak boleh kerjasama dengan PH, tapi Hamzah Zainuddin dah beritahu dah dia nak join dah, tapi sebab dah terlambat. Jadi dalam hal ni sebenarnya saya nak beritahu, DAP dah berulang kali beritahu dia institusi perlembagaan negara dihormati, institusi raja dihormati, bahasa Melayu dihormati, bangsa Melayu dihormati, diiktiraf. Jadi selagi mana dia tidak melangkai, kita boleh bekerjasama dengan siapa. Tapi bagi saya, negara ini adalah negara yang majmuk. Memang majoritinya Melayu, tetapi kita tidak boleh bina negara ini hanya dengan Melayu saja. Tidak boleh. Kita nak dapat kemerdekaan dulu pun Melayu saja kita tak boleh dapat kemerdekaan. Datuk Bahaman berjuang, Mak Said berjuang, tetapi akhirnya kita dapat kemerdekaan ni apabila kesepaduan antara kaum sesama sendiri. Orang kena faham kita kena faham orang, dan masing-masing saling menghormati, maka negara ini boleh dipacu terus. Jadi ini yang paling penting. Jadi bagi saya senang. Di kerajaan perpaduan adalah kerajaan yang
yang bergerak atas dasar kepentingan rakyat, dan sudah pastinya selagi mana kita bergerak dalam kita faham, saling memahami, saling ikhlas sesama sendiri, dan juga jangan ada, kita tak cross the boundary, maka kita boleh pacu ni sampai bila-bila. Tapi once you cross, that's the limit for us. Jadi sama juga kalau kita duduk dengan parti-parti yang lain juga, kan, lebih kurang sama. Dan saya percaya hari ni, semua orang pernah bekerja sama dengan DAP. Semua parti pernah bekerja sama dengan DAP. Tapi what make us different, kita jelas nyatakan, kita ada suara lantang daripada sayap pemuda dan juga puteri, katakan bahawa ini the boundary. You buat salah, kita tetap akan cakap salah. You buat betul, kita akan betulkan. Bukanlah masa you, sebab you kawan I, you buat salah, I kena diam sebab you kawan I. No, that's the way. Macam mana kita nak mengamalkan politik yang progresif, politik yang matang. Ini perkara yang kita kena buat. Okey, itu tu rasa Dr. Akmal mewakili yang suara pemuda lah. Untuk Along pula yang daripada sayap puteri, macam mana naratif ataupun macam mana Along nak Along cakap apa yang Akmal tak cakap lah. Mungkin awak cakap tadi no anuan no DAP. Sebenarnya no anuan no DAP ni kita masuk sebelum pilihan raya. Maksudnya sebelum pilihan raya ke-15. So masa tu kita sebut bukan no anuan no DAP, no bersatu, no everyone masa tu. Maksudnya kita pergi solo. So untuk di bawah ni, mungkin kita dah terbiasa, UMNO ni dah terbiasa, Barisan Nasional dah terbiasa setiap kali pilihan raya dan PRK, PRN semua kita pergi solo. Dan mungkin kalau menjawab soalan tadi, mungkin dekat bawah ni masih keliru, sebab this our first time kita masuk dalam PRN ni. Betul. Berkawan. Yang ada kawan. Selama ni semua solo. Tapi kenapa kita kena jelaskan kenapa kita masuk berkawan? Sebab kita dah kalah pada PRU 15. Kita dah kalah pada PRU 15. Kita dah try pergi solo pada PRU 15 tapi kita kalah. Dan masa tu kita decide untuk jadi pembangkang pun. Tapi bila dah ketentuan dan percaturan politik dan titah yang di-Pertuan Agong juga, kita part of the government. Jadi nak tak nak kita masuk ke pilihan raya ni, kita first time kita bawa kawan. Tapi kalau berbeza dengan parti-parti politik yang lain, dia masuk pilihan raya pun berkawan, dia masuk ke mana-mana selalu ada kawan. Kita je yang first time ada kawan ni. Jadi macam Dr. Akmal cakap tadi, keikhlasan kita semua kita jagalah benda ni supaya asal kawan kita menghormati kita, kita pun menghormati dia. Betul. Mungkin yes. Dalam kita tengah berkawan lah, pandangan Along kan, dia ada satu benda yang menarik bila Along start berkawan dengan dia orang, dalam pimpinan dia orang, mewakili wanita muda. Sebenarnya suara wanita muda tu maksudnya pasal concern dia pasal mahasiswa, semua benda kan, bila kita bercakap sama. Sama, ya, ni kita kena fight for 30%, ini. So sama. Jadi ada benda yang kita boleh cari persamaan tu untuk kita ke hadapan. Janganlah kita selalu mencari salah lah, maksudnya mencari perbezaan. Mungkin kita boleh duduk bersama, apa persamaan yang kita ada, so kita bawa persamaan tu ke arah yang lebih baik. Kita macam sekarang, saya sendirilah, saya memang ada ramai kawan lah yang berbeza-beza politik. Saya ada kalanya saya kupas isu yang berlaku lah, isu current isu. Saya setuju dengan Along cakap, ada, walaupun kita berbeza ideologi, kita punya voice kita tu kadang topik yang sama. Yes. Macam baru-baru ni saya kata isu YB Sanusi, yang viral, memang semua orang tahulah macam mana dia menghina institusi diraja Sultan Selangor. Jadi saya masa tu macam, dan saya masa tu saya came across posting mahasiswa PN, kalau tak silap saya, dia bersolidariti. Saya kata satu je, saya kata tak ada guna kita belajar rukun negara, tak ada guna kita sebut rukun negara tu tiap-tiap hari masa kita belajar, tapi you tak apply benda tu dalam hidup. Sedangkan berkenaan diraja ni ada dalam rukun negara tu antara top yang penting lah, kita katakan kesetiaan kepada negara, kesetiaan kepada raja, apa semua kan. So kenapa you nak
sentuh, bagi saya lah, kalau betul you nak berpolitik sekalipun, just don't sentuh lah benda yang termaksud dalam perlembagaan. For me Husna, dia very simple. Politik orang muda jangan terikut dengan politik orang lama. Kita gini, politik orang lama ni, dia akan, tim A akan burukkan tim B, tim B akan burukkan tim C, tim C akan buruk tim A. Dia contoh kronologi Kalau ayah kita bergaduh dengan orang sebelah, jiran sebelah kan, dia akan cakap, kau pun jangan pergi main. Betul tak? Betul. Tapi kalau kita gaduh, kita cakap, janganlah sebab saya gaduh dengan dia takkan ikut. Betul. Tapi kenapa kita kena jadi macam tu? Kita akan rasa macam, apakah sebenarnya kita kena kembali balik asas. Orang politik ni nak apa? Orang politik ni dia nak berkhidmat untuk rakyat. Dia nak mencari, memberikan perkhidmatan yang terbaik. Dan saya percaya setiap parti tu, tak kisahlah PAS ke, DAP ke, UMNO ke, PKR ke, Amanah ke, konsep dia sama. Dia nak berkhidmat untuk rakyat. Sama. Tetapi bila kita berbeza parti, selalu kata, oh tak boleh, kita nak seakan-akan nak mengutuk parti A, nak akan mengutuk parti B. Dan hari ni sebenarnya kita dah buktikan bahawa, dan ini dinamika politik ni it's very dynamic. Jadi hari ni you kutuk parti A, belum tentu lagi 2-3 hari nanti you boleh duduk pula bersama parti A. Hari ni you kutuk parti B, belum tentu lagi you akan bermusuh dia sampai ke hujung. Tapi sebab tu sekarang orang muda dia kena lari sikit daripada naratif tu. Kita jangan terikut-ikut dengan naratif benci. Sebab yang ini adalah naratif yang kata orang pun tak membawa kepada kemajuan. Minda kita tak berkembang. Jadi orang muda, saya rasa hari ni orang muda semua dah bijak. Dah ilmu dah tinggi, dah ilmu pengetahuan dekat sekarang ni, info pun semua di hujung jari. Kita kena fikir secara matang. Sebab tu saya jarang nak bawa politik kutuk mengutuk. Sekali-sekala dah sikit lah, tak apalah. Tapi nak mengutuk orang ni, menyatakan orang ni teruk lah, ni orang ni kafir lah, this is very wrong. Jadi sebagai orang muda, negara ini akan diwarisi kepada kita. Kita yang akan memerintah negara ni dalam 15 tahun, 20 tahun akan datang. Adakah kita nak ikut? Saya nak tanya Husna, daripada Husna kenal politik, Husna kenal tak Tun Dr. Mahathir dan juga Anwar Ibrahim? Maksudnya kenal yang macam mana tu maksudnya tu? Tahu tak yang diorang ni bertelarah? Tahu. Masa saya jam politik saya tahu. Exactly. So maksudnya adakah kita nak ke arah itu sampai bila? Sampai ke sudah kita nak ni, oh ni dia ni clan Tun Dr. Mahathir, jadi dia kena bergaduh dengan clan B. No way. Sebab saya rasa gini, politik sekarang adalah politik yang sangat progresif, bukan saja di Malaysia, malah di satu dunia. Hari ni politik, you kena duduk, you kena mengenepikan perbezaan. You kena cari politik ni mesti politik yang menyatu padukan, bukan politik yang memecahkan masyarakat. Dan saya percaya, kenapa orang muda hari ni ramai yang tak minat politik? Sebab dia tak suka pun. Dia tak suka orang ni kutuk orang ni, orang ni. Sebab saya masuk politik bukan sebab saya masuk politik bukan saya belajar masuk daripada cawangan, tidak. Saya masuk daripada sukarelawan. Bila kita masuk daripada volunteer ni, sebab kita nak bantu orang. Saya percaya semua orang nak bantu orang. Tetapi kalau kita nak berbeza pendapat, biar berbeza pendapat dari segi ideologi, berbeza pendapat dari segi polisi, dan berbeza pendapat ni biar matang. Kita debatkan, kita bincangkan bersama, cari satu solusi yang terbaik untuk rakyat. Maka inilah sekarang ini adalah ke arah politik matang dan progresif. Sebab tu bila kita sebut kerajaan ni kerajaan perpaduan, for me as kita kena standby dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Apabila politik ni tak ada satu parti pun boleh bentuk kerajaan. Mungkin boleh terjadi. Boleh jadi. Dan ini sudah berlaku di Thailand. Tak ada satu parti politik pun boleh bentuk kerajaan. Jadi sudah tentulah hari ini memerlukan kesepaduan antara pemimpin-pemimpin politik. Jadi hari ini mungkin susah orang duk bertelagah. Jadi kita pemimpin parti politik muda ni, kita kena, saya boleh duduk dengan orang kena PAS, naturalkan benda tu. So nampak sebab kita orang muda tunjuk contoh in the future, 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, when we are ruling the party at that time, whichever party exists, kepentingan kita jadi orang politik mesti rakyat. Jadi bila kita boleh, okay, you nak pilihan raya, you tanding sama-sama you. Dan after that, bila rakyat memilih siapa yang dipilih, jadi after pilihan raya, politik ni pilihan raya habis. Habis pilihan raya, tugas pemimpin politik adalah untuk membantu rakyat. Bukanlah habis pilihan raya masih lagi bercakap tentang siapa lebih Islam, siapa lebih Melayu. Ini tak penting. Yang penting adalah macam mana nak bantu Islam, macam mana nak bantu Melayu. Itu jauh lebih penting.
Sebab bentuk negara tu lah yang boleh bawa Exactly. apa dasar-dasar ni Betul. yang dibuat. Macam tadi doktor kata politik orang lama dengan orang baru, orang muda ni kena berbeza. Baik, untuk doa untuk Alung lah. Kita sekarang musim PRN, ada 2 atau 3 konflik yang pihak sana lah, pihak PN mainkan dan bangkitkan ketidakpuasan hati kepada rakyat ni berkenaan kerajaan perpaduan. Kira macam dia keluarkanlah poin-poin yang dia rasa dia boleh nak keluarkan, nak Dia satu poin je lah nampak. Dia orang punya poin adalah dia cuba create kebencian. Benci. So jangan suka dia sebab dia macam ni. Benci. Banyak. Create kebencian, vibe ni tak elok tau. Yeah. Tak elok untuk negative vibe. Betul, kali ni you boleh berbeza pendapat. You kalau bercakap ekonomi, polisi ekonomi kerajaan perpaduan ni tak bagus, kita boleh debat kan. Tapi sekarang ni kalau kita tengok di bawah tu maki Hamon. Maki Hamon, adakah generasi kita ni nak jadi seperti kita bercakap orang lama dah tak boleh lah, dah tak relevan lah orang lama, tapi orang baru pun buat perkara yang sama macam orang lama. Apakah kerelevanan kat situ? Jadi sebagai orang muda sebenarnya whichever party PAS ke, Amanah ke, Bersatu ke, DAP ke, PKR ke, UMNO ke, orang muda ni kita kena give a new hope to the people, rakyat Malaysia ni, bahawa kita generasi muda ni adalah generasi yang jauh lebih matang. Jadi inilah yang kita nak create sebenarnya. Kita bukan soal dia PN maka aku BN, aku nak kutuk dia habis-habisan. No way. Zaman tu dah tak ada dah. Sebab tu hari ni kita kena distract. Dulu saya masih lagi ingat kebencian orang UMNO terhadap orang PAS ni meluap-luap. Bapak saya sendiri, walaupun dia hanyalah situasi cawangan je, tapi saya ingat lagi kalau pilihan raya ni sampai crackkan silaturahim tu. Crack, sampai nak bakar bendera, sampai imam kena ada 2 imam. Adakah kita nak teruskan dengan budaya sebegitu? Macam doktor cakap kata yelah yang zaman dulu yang teruk-teruk punya kan. Saya boleh katakan benda tu pun sekarang saya boleh adalah sikit-sikit. Sebab saya cakap contoh saya sendirilah. Background saya, family saya semua PN, semua PAS. Belamak saya semua PAS. Sebab yelah daripada Kelantan kan, Alung Pufahmi lah, corak politik di Kelantan kan. Belah ayah saya pula bermula dengan BN, tetapi disebabkan Syahidan ada isu kan masa yang PRD baru ni dan dia join PN. Family belah ayah saya pun join PN juga. Jadi saya sendiri, saya bersama dengan Parti UMNO lah, saya sendiri pun saya tak berani nak ke depan menunjukkan saya UMNO. Sebab tu sebenarnya Sebab apa tak doktor? Sebab saya takut saya anak perempuan. Saya sulung. Saya takut sekarang saya tunjuk kat ayah saya, bapa kakak UMNO. Kan kena keluar rumah pula. ni bapa dah nampak. Hello bapa. Bapa. Dia UMNO. Risau jugalah benda tu. Macam 2-3 hari lepas pun mak saya WhatsApp kan. Husna, dia begini Husna. Bagi saya perbezaan orang nak memilih ideologi parti politik perkara biasa. Bapa mentua saya orang kuat PAS. Ya. Anak saya kat rumah pakai baju PAS. Tapi bila kita duduk, saya kata sebab tu politik jangan menjadi memecah belah masyarakat. Politik mesti menjatuh padukan. Abang saya sebelum ni Bersatu, orang kuat Bersatu sebelum dia pergi Amanah. Jadi bagi saya, tapi bila kita hubungan kekeluargaan, hubungan masyarakat, itu jauh lebih penting. Jadi sebenarnya kita ni sebab tu saya, mungkin orang lama ni susah kita nak ubah dia punya, dia dah ada history, dia ada sejarah dah dulu. Kita yang muda, let's create the new history. Buatlah sejarah yang baru bahawa kita ni boleh duduk. You beza, you PN, you Bersatu, you DAP, we can sit together. Nak berpolitik, pilihan raya. Lepas pilihan raya, you dah menang, you menang, I menang. Let's move forward untuk bangunkan negara. Dan ini mesti dimulakan oleh generasi yang ada hari ini. Sebab tu saya selalu kata, ini cara kita, ini masa kita. Sebab kita kena ubah mentaliti tu. Memang susah nak ubah, tetapi it must start from us. Dan percayalah benda ni akan ni. Sebab saya tak nak besok pergaduhan yang berlaku 20 tahun, 30 tahun lepas diteruskan oleh kita, dan juga diteruskan oleh generasi anak-anak dan cucu kita. Sampai bila parti politik Malaysia ni nak matang? Sampai bila? So it must start from us. Untuk kita ubah. Politik ni is very dynamic. Hari ni you mungkin jadi lawan, besok you jadi kawan. Jadi jangan tolak politik kebencian, tolak politik yang perkauman melampau, tolak politik yang ekstremisme agama yang melampau sangat. Hari ni kita kena ambil jalan tengah. Macam mana bosku punya pengenalan dulu, always moderate kan. Islam Hadari is always moderate. Jadi
yang moderate ni lah, sebab kita duduk dalam kepelbagaian kaum dalam negara ni. Dan tentulah kita, kalau kawan kita Cina, dia sokong DAP. Tapi nak tanya satu benda. You daripada Kelantan kan? Mak saya orang Kelantan. Tapi apa dia punya pandangan kan, yang tengah viral sekarang dia, bersama ke syurga? Apa dia punya pandangan? Maksudnya orang PAS punya pandangan, adakah benda tu yang memang ya aku ni PAS masuk syurga? Saya nak jawab soalan tu. Sebab apa tahu? Sebab saya dalam group family, saya leader. Saya takut. Dia macam Baba dia berlainan tengok tu. Tak, tapi rasa nak tahu juga. Maksudnya contoh macam senangnya Islam, senangnya nak masuk syurga, macam tu. Benda tu betul. Saya macam kadang nak tanya jugalah, tapi saya sendiri saya tak berani. Saya memang cakap kalau saya tak berani, sebab saya fikir panjang lah. Saya sebab saya ada tanya kawan-kawan saya yang memang pro kepada PAS dan juga tak tanya bapak mentua awak. Dia kata it's not because of bersama ke syurga tu, tapi ada isu-isu kadang-kadang, isu pemimpin. Isu pemimpin ni yang buatkan dia rasa dia tak nak duduk dalam satu parti dan dia memilih parti lain. Bukan soal, dia pun tahu yang mengafirkan ni tak betul. Tapi because of dia left no option. Sebab parti yang ada satu lagi adalah parti yang dia rasa dia tak suka, sebab mungkin tak suka pasal polisi, mungkin tak suka ada kriteria pemimpin satu tu. Itulah menyebabkan mereka ni kadang-kadang beralih arah. Bukan sebab sebenarnya ramai je orang PN bila cakap bersama ke syurga, dia orang pun muak benda-benda tu. Betul kan? tak logik sebenarnya. I mean, maksud saya lah, Okay, you punya generation, maksudnya generation. kalau masuk bersama ke syurga macam tu, so you percaya lah? Kita orang tak percaya. Sebab apa tahu? Kita semua belajar pendidikan agama. Bukannya bermaksud you undi PN tu first class ke syurga, tak. Ada benda-benda lain juga yang boleh membuatkan kita dapat tiket first class ke syurga. Sebab macam bagi saya lah, generasi saya fikir macam tu. It's not about that. Bukan tu je. If you betul-betul seorang Muslim, betul-betul yang mempraktikkan ajaran Islam, bukan sekadar first class, kau boleh naik Mercedes pergi. Gini, dia yang penting ini, parti ni bukan agama. Kita kena gunakan parti untuk mempertahankan agama, bukan agama untuk mempertahankan parti. Itu benda utama tu. Setuju lah. Macam saya pernah dengar YB Fadina dah kata politik ni cuma alat. Exactly. Bukan akidah. Betul? Saya setuju dengan apa yang YB pernah cakap. Ini cuba contoh, saya dalam UMNO. Dalam UMNO tapi tiba-tiba kalau kata polisi dan juga perlembagaan UMNO tu ditukar, Islam bukan agama rasmi, saya keluar. Sudah tentulah. Sebab ini bukan, ini adalah soal platform kita. Jadi sebab tu jangan kita jadi terlalu taksub dengan satu parti politik. Sebab hari ni ramai je yang dulu kutuk, hari ni dia melompat, dia pergi parti tu. Betul tak? Kutuk, dah bekerja sama pula dengan parti tu. Dulu Tun Mahdi tak cakap apa tentang PAS, semua dia cakap tentang PAS, parti ajaran sesat dan sebagainya. Tapi akhirnya duduk bersama. Jadi inilah, bukan kita nak salah, up to them. Tapi inilah sebenarnya kita dah kena belajar daripada apa yang berlaku selama ni. Kita kena bawa satu dinamika politik baru yang jauh lebih progresif dan matang. Ini kita nak, kan? Sama ada you duduk PN, you sokong PN, saya sokong UMNO, mungkin Along sokong PKR. Takkan PN aja masuk syurga. No, it's not about that. So sekarang ni orang muda, you kena matang berfikir bagaimana kita nak bawa politik ni semuanya. Betul lah dari saya lah. Betul lah, saya setuju juga lah. Kalau ada cakap, okay, ni kita move ke second question lah. Ni saya tanya Along dulu. Kita sama-sama perempuan, ada mungkinlah ada masa isu poverty rate. That's good. Alright, yang masa PAU ada dibangkitkan dalam persidangan puteri. Jadi macam mana untuk kita, macam mana, apa peranan Puteri UMNO sendiri untuk kita memastikan isu ni tidak lagi dimainkan lah. Maksudnya takkanlah 10 kali PAU 10 kali nak mainkan isu poverty, bosan juga kan. So apa peranan Puteri UMNO serta inisiatif lah untuk kita membasmi isu ni, untuk kita settlekan isu ni? Puteri UMNO aware benda ni lepas kita perjumpaan kita itu semua kan. Dan kita masukkan dalam Perhimpunan Agung kan, kita bercakap openly macam tu. Sebab saya rasa ini adalah isu yang serius. Sebab sampai ada yang bagi tahu dia boleh tak tukar tu mal dia. Mungkin awak dah ada isteri, awak faham lah benda-benda macam ni daripada pagi sampai malam. Daripada pagi sampai malam punya lah dia nak jimat tu. Jadi maksudnya ni tak sihat
Kita sekarang orang muda ni, muda-muda tang-tang ni memang tak rasa lah benda tu akan efek selepas 5 tahun 6 tahun selepas tu, mungkin lepas dia bersalin, dia akan ada efek lah Ada yang sampai pagi ke malam. yes. Kalau macam kalau ikut yang naturally macam the right way kan setiap 4 jam kan. Ada je yang tahan. Kita pakai baju dia pagi ke malam pun kita dah rasa tak selesa. Yalah mungkin kesian orang. jadi Along ada, Puteri UMNO ada buat satu program hari tu, tapi mungkin kita kekangan dengan PRN ni. Jadi mungkin selepas ni kita continue lagi. Ya. Dan nampak benda tu ada sambutan daripada NGO, daripada luar, dan ramai yang ada yang tak tahu pun sebenarnya benda ni macam betul faham tak? Betul saya ingatkan macam mahasiswa ni macam lapar je, maksudnya faham fikir lah. pasal tak makanan. expect Tak expect. akan ada. Dan no, if boleh tegur, boleh sentuh. Selain dia mahasiswa, we have to look into kita punya gelandangan-gelandangan. Ya. Gelandangan pun ada yang wanita kan. Jadi dia orang pun mempunyai usaha sama, mungkin boleh buat perkara tu bersama lah. Gelandangan ni dia dah jadi macam kawan. Alun dah ada satu NGO Mal. Dia orang ni setiap kalau ada sebulan tu 2 kali dia orang turun. That's good. Turun. Hari tu dia orang pergi bagi baju lah benda. So gelandangan pun ada, tapi kebanyakan gelandangan ni sebab dia ada gelandangan yang bekerja. So ada benda tu, tapi nampak okey lah sebab dia ada yang bekerja. So ada juga bantuan-bantuan dia orang dapat. Yang biasa yang tak bekerja pun biasa laki kita duduk survey-survey tu. Cuma yang untuk mahasiswa ni, kita Puteri UMNO pun dah engage dengan beberapa kementerian yang berkaitan. So kita tengoklah lepas ni apa solution yang kita boleh, supaya benda ni kalau kita nak hapuskan, nak betul-betul basmi, dia kena kementerian juga yang bantu. Jadi kalau tolong sikit-sikit lah. Iyalah. Isu tu dalam Dia mesti ada satu polisi. Dia kena ada kementerian yang bantu untuk bawa benda ni. Kalau setakat kita nak bagi bantuan sampai bila? Sampai mana? Sampai tahap mana? So kita kena nak rapkan benda betul-betul dibawa, adalah kementerian yang kena membantu. Setuju. Okey, Dr. Akmal, saya minta izin, saya salah selagi minta maaf ya. Okey, ada yang kata pergerakan pemuda UMNO ni yang saya follow rapat lah isu ni. Ada banyak cerita lah yang kami orang muda ni dengar. Dr. Akmal ni gaduh dengan pemimpin. Mudahnya macam pemuda UMNO ni ada yang cakap parti dalam parti. So macam dalam UMNO tak ada parti lain pula. Jadi kami as orang muda ni, kami rasa macam benda tu perlu ada check and balance, dan bukan saja dalam parlimen tapi dalam setiap parti politik di Malaysia. So tak adalah gelaran walaun, walanon yang orang sebut kan semua kan. Jadi dia macam sama dengan slogan Dr. cakap lah, ini rumah kita, ini cara kita fikir pasal kita. So apa pendapat doktor pasal yang orang duk kata-kata ni? Pertamanya dia kena gini, bila you menjadi seorang pemimpin, tak kira jawatan you kecil atau besar, tugas utama you adalah untuk memastikan amanah itu dilaksanakan sebaik mungkin. Okay, sebagai seorang pemimpin di peringkat pusat, apakah tugas utama tanggungjawab? Membawa suara-suara ahli yang di bawah ni. Walaupun suara ahli yang di bawah ni mungkin orang ada 2-3 orang yang tak senang gitu. Tapi tugas pemimpin bukan mendengar cakap pemimpin. Tugas pemimpin mesti mendengar cakap rakyat. Ini jelas dan kena buat perkara tu. Jadi bagi saya, dia bukan parti dalam parti. Dia lebih kepada kali ni dengan politik ni dah jauh lebih matang. Politik ni ada lebih terbuka dah sekarang ni. Jadi sebagai satu parti yang lama, UMNO, jadi dia kena berubah mengikut cara yang keterbukaan begini. Maka kita bercakap, kita bukan lawan, kita tak pernah gaduh dengan pemimpin mana-mana pun. Tetapi mungkin kita bercakap tu mungkin agak tidak sehaluan, tetapi sudah pastilah bila kita bercakap tu, kita ada asas yang kita bercakap. Dan ini yang kita bercakap tu mestilah kita bawa bukan suara saya, tapi suara daripada akar umbi yang dinanti-nantikan. Jadi hari ini UMNO ini mesti datang dengan ada figurah yang sebegitu di dalam UMNO, yang dia boleh buat check and balance, dia boleh tegur tanpa ada rasa perlu berselindung. Sebab kalau dulu kita tengok, kita belajar semua banyak yes boss, akhirnya UMNO makin lama makin teruk.
Dalam raya makin lama makin rendah. Sebab semua masa ketika itu tujuan orang yang ada oh bos semua okey bos, jalan bos semua okey, rakyat suka kita bos, ahli bawah suka kita bos. Sebab masa ketika tu mungkin orang takut. Hari ini bukan cakap saya tak takut, tapi hari ini adalah ruang dan peluang untuk kita memberikan satu sinar baru dalam politik UMNO ini. Jadi dalam politik UMNO ni kena ingat, dia kuat mesti kerana pemudanya kuat. Pemuda kuat adalah kerana kelantangan suara pemuda tu. Jadi sejak zaman daripada Datuk Harun Idris, bila pemuda begitu kuat, termasuklah zaman PMX tu, pemuda begitu kuat, zaman Presiden kita yang hari ini pun begitu kuat suara pemuda, menyebabkan parti itu disenangi oleh rakyat, dan parti itu merasakan bahawa inilah, rakyat rasa inilah parti dia. Jadi inilah orang muda dalam parti, termasuk puteri. Dulu tak ada puteri lah, hari ini ada puteri. Inilah sebenarnya tugas kita. Tugas kita untuk memastikan bahawa parti ini dipacu dengan apakah mengikut kehendak ahli dan juga kehendak rakyat. Jika agak nampak kita rasa ada perkara yang perlu dibaiki, maka jangan takut untuk bersuara, kerana ingat, pemimpin adalah untuk membawa suara rakyat, bukan membawa suara pemimpin lain. Itu saya punya prinsip lah. Jadi saya senang, saya duduk dalam politik bukan saya nak cari makan. Kalau nak cari makan, baik saya bisnes, baik saya dah ada career saya. Impian dengan Along. Saya dah ada career saya sebelum masuk politik dah. Jadi politik ni adalah tempat untuk saya berkarya dalam segi perjuangan saya. Saya rasa benda tu betul, dan saya akan cakap benda tu betul sampai bila-bila. Jadi kalaulah hari ni ada orang cakap tak takut ke? Kalau kena, saya kata bagi saya, tugas saya adalah untuk melaksanakan amanah yang diberikan ni sebab mungkin. Apakah amanah saya? Membawa suara rakyat di peringkat bawahan. Jadi bagi saya, it's up to orang yang nak menilai. Tapi pertama, tak ada pun ada salah faham pun. Cakap ni tergigit lidah ni biasalah, keluarga, anak biasa. Mana ada dalam setandan kelapa mesti ada anak, ada satu tandan tu yang ada 2-3 yang nampak lain sikit. Jadi bagi saya senang. Kekuatan UMNO ini mesti dilihat daripada kekuatan generasi muda hari ini, pemuda dan puteri. Pemuda dan puteri hari ini mesti menjadi check and balance pada UMNO, supaya kita tak nak UMNO melakukan kesalahan berulang kali. Jadi kita mesti berani tegur. Berani tegur bukan kita lawan pemimpin, tidak. Supaya pemimpin sedar bahawa ini salah dan ia perlu dibetulkan. Sebab akhirnya kita nak tengok balik kepercayaan rakyat ni kepada parti ni. Jadi itulah sebenarnya yang kita nak bawa. Faham. So, ialah kita dah banyak isu yang kita topikkan, from period politik kepada yang isu parti dalam parti apa semua. So, untuk yang di penghujung ni lah, Dr. dengan Along sendiri rasa dah penghujung dah dah penghujung dah? Penghujung dah. Saya pun dah lenguh dah dulu. Nampak Usna tak perasan dah, nampak Usna. Saya perhati, saya lenguh dulu. Okay, jadi kata Dr. dengan Along rasa kenapa kami yang golongan muda ni perlu ambil tahu pasal politik. Okey. Kenapa, macam why? Kenapa? Sebab kalau kita tengok sekarang lah, saya boleh kata generasi saya yang nak ambil tahu pasal politik ni sangat sikit. Diorang lebih kepada daripada tahu pasal politik, biar aku tengok kereta yang latest punya spek, kereta apa yang hebat, kereta itu, kereta ini, phone apa yang power ini. Mungkin dia orang ni jadi macam tak nak tahu politik kerana dia orang tak tahu politik ni lah yang membentuk negara. Mungkin itulah kita mungkin sebagai pemimpin muda kena bercakap. Maksudnya kestabilan politik ni lah yang membentuk segalanya. Dia tak boleh nak kata benda tu jadi, nak jadi. Dia bukan atas dasar maksudnya okey, negara ni kena ada ni pun ada ni juga. Semua terbentuk daripada politik. Jadi mungkin kesedaran itu yang kita kena pasang, kena bagi tahu. Dan sebab itulah bila undi 18 ni kita kena pastikan yang dia orang tahu, at least basic. Kenapa dia orang kena keluar mengundi? Apa terjadi kalau korang tak keluar mengundi? Apa yang kalau korang mengundi macam tanpa info, tanpa apa yang akan jadi? Tapi mungkin kita kena run for untuk PRU ke-16 ni lah kot. Untuk apa namanya? So, jelah kita dah di musim PRN kan, sekarang tengah berjalan musim PRN untuk dalam negeri. Apa harapan doktor dan juga Along untuk pengundi yang khususnya di saluran 5, saluran saya lah. Saluran saya ni, apa harapan untuk PRN kali ini dan juga PRU yang akan datang? Kita start dengan doktor dulu. Orang muda jangan jadi bodoh. Dengar You nak mengundi, jangan ikut sentimen. You nak mengundi sebab undi tu hak you. So kalau orang kata suruh dia A ke B ke,
Jangan dengar. You do your own research, tengok mana yang you rasa bagus. Saya tak minta you mengundi Barisan Nasional ataupun menepati. You orang muda ada kematangan fikiran. Jadi jangan jadi bodoh. Jangan ikut orang. Tengok apa yang you rasa bagus. Kalau you rasa A bagus, undi A. Kalau you rasa B bagus, undi B. Jadi ini yang saya nak sampaikan. Kali ini politik, kita nak buat politik yang jauh lebih matang. Dan kalau tanya saya undi parti mana, so tentulah undi Parti Barisan Nasional, sudah pastilah. Tapi orang muda, make your decision wise. You buat research dulu, you tengok apa yang bagus. Nak buat tu, you kena make sure that ini hak you dan you. Walaupun satu undi itulah yang akan menentukan masa depan negara 5 tahun yang akan datang. Sebab orang muda kena ingat, ada orang rasa jemu lah tengok orang politik. Betul, saya tak salah kalau orang muda rasa jemu kalau saya nak bergaduh je orang politik ni. Tapi you kena tahu bahawa kesenangan yang kita dapat hari ni, kita ada internet yang bagus, kita ada infrastruktur yang sangat bagus. Malaysia ni macam-macam teknologi datang adalah disebabkan polisi orang politik yang terdahulu, atuk nenek kita. Jadi sudah tentu hari ni kalau kita melihat ada lagi negara-negara yang tempat lain yang masih lagi jauh ketinggalan. Disebabkan masa ketika itu mungkin pemimpin parti politik mereka tak habis nak bergaduh, mungkin tak ada buat polisi yang bagus. Jadi memilih pemimpin untuk menjadi di kalangan orang politik, menjadi kerajaan ataupun pembangkang dalam negara ini adalah sangat penting. Bukan untuk mak ayah kita hari ini, tetapi adalah untuk masa depan kita, anak kita dan cucu kita. Itu maksudnya. Harapan Along untuk orang muda luar sana, ni adalah Malaysia ni kita punya. Sebab ni generasi kita yang menentukan macam mana Malaysia akan datang. So sebelum korang mengundi tu, macam Dr. Akmal cakap tadi, korang siasat dulu. Sebab provokasi ni dia akan cakap, contoh kalau orang tak suka doktor, dia akan cakap keburukan dia. Kalau orang tak suka saya, dia akan cakap keburukan saya. Tapi korang menilai sendiri, betul ke macam ni, betul ke provokasi ni boleh dibentuk. Sebab dia akan mengkreat kebencian antara satu sama lain. Tapi kajilah betul-betul apa yang akan terjadi kalau aku buat ni, apa yang akan terjadi kalau aku buat ni. Sebab macam Along cakap tadi, Malaysia ni kita punya. Sebab kita yang memonopoli undi untuk PRN kali ni dan juga PRU. Itu kuasa kita. Ya. Betul. Okey, jadi kira macam ada harapan ni kira dah last lah. So saya berharap sangat PRN kali ini membuka mata, membuka hati anak-anak mundi luar sana untuk keluar mundi. Sebab ada setengah orang tu malas lah nak keluar mundi. Tidur lagi bagus. Itu dah mundi, ni mundi lagi kan. Jadi kepada semua anak muda kat luar sana yang di kalangan umur saya lah, kita katakan, balik, kalau boleh balik mundi, kalau boleh keluar mundi. Sebab apa? Masa depan kita, esok-esok ni, hari-hari tua kita nanti ni, masa depan anak kita, cucu kita, apa semua ada kat tangan kita. So by hook or by crook, sebenci apa pun kalian dengan corak politik yang berlaku ketika itu, tolong ambil tahu juga sikit. Walaupun sikit, ambil tahu juga, sebab itu penting. Alright, so itu saja untuk episod khas malam ini. Terima kasih kepada Along, kepada Dr. Akmal yang sudi luangkan masa dekat sejam lebih dengan saya yang minta maaf lah ya soalan yang tak okey je. Tak rasa macam lebih. Rasa macam baru 15 minit. Tak lama dah kita, sejam syukur dah. Alright, so itu saja untuk episod khas kali ini. Kalau ada nak tahu isu-isu lain, boleh komen lah. Okay, tinggalkan komen nak isu apa, nak panel apa, kita cuba bawakan. So until we see, kita jumpa lagi di episod akan datang. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe.